This call is now being recorded. Okey. 8.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita doa masing-masing di rumah masing-masing sebelum kita mula. Okey. So hari ini kita sambung asal kelas kita fizik atau kimia. Soalnya hari Jumaat lah. Memang akan ada siap gangguan. Hari Jumaat lah utamanya. Okay. So hari ini kita sambung lagi dengan fizik. Okay. Masuk subtopik yang kedua dalam bab 2, tekanan atmosfera. Okay. Minggu lepas kita sudah bincangkan tentang tekanan dalam cecair. Okay, formula dia tekanan dalam cecair P sama dengan H rho G. Rho tu yang macam P tu, ketempatan. Okay. Itu formula tekanan dalam cecair. Jangan lupa lah. Okay. Kemudian hari ini kita akan tengok pula tentang tekanan dalam tekanan atmosfera. Okay. So, mana slide? Tengok dulu. Kamu boleh refer dengan nota slide PDF yang kita sudah bagi beberapa minggu yang lepas. Alright, tekanan atmosfera. Okey, ini dia. Okey. Jadi dalam tekanan atmosfera, apa benda yang perlu kita cover? Okey, first mestilah kita kena tahu apa benda tekanan atmosfera ni. Okey. Jadi kita akan tengok apa takrifan tekanan atmosfera. Okay. Ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okey. Jadi tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Maksudnya di sini permukaan bumi ni kita tahu bentuk dia bulat lah, sfera lah kan, bukanlah pula flat earth. Itu nak tahulah dia punya teori. Okey. Sebelum ni pada kajian para saintis dahulu mengatakan bahawa bumi berbentuk sfera, tidak pula ada yang mengatakan dia flat. Jadi bentuk sfera, jadi tekanan atmosfera ni ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara. Okay, lapisan udara. Di dalam udara kita ni ada molekul-molekul, ada atom-atom, oksigennya, karbon dioksidanya, hidrogennya, nitrogennya, semua gas dalam bentuk molekul-molekul, atom-atom. Jadi itu semua tu memberi tekanan. Dia menekan kita punya permukaan bumi. Actually kalau kita boleh lihat dengan mata kasar ni, yang molekul-molekul udara ni, actually dia pun sebenarnya memberikan tekanan kepada kita punya tubuh badan. Actually lah, kalau kita boleh lihat. Okay. Macam kita pernah sentuh cakap juga lah benda ni, okay, bahawa kita punya tekanan badan actually menerima tekanan daripada lapisan udara, bukan saja tekanan daripada kita punya ni lah pembelajaran. Okay. Sangat berat mau belajar fizik, kimia, math, tertekan. Tapi sebenarnya tekanan ni juga daripada ni lapisan udara ni, molekul-molekul udara tu sebenarnya menekan kita punya tubuh badan. Cuma badan kita ni berapa persen? 80%. Kamu yang belajar bio, kamu tahulah berapa persen kandungan air dalam badan. Okay. That's why kalau even tekanan atmosfera menekan kita punya tubuh badan kita masih dapat menampunglah tekanan tersebut. Kita punya badan ni dipenuhi oleh cecair, jadi dia macam fleksibel lah. Okay. Kita boleh lihat dengan mata kasar, kita boleh nampak tu. Badan kita ni sebenarnya ada di menerima tekanan. Macam contoh span. Kamu tekan, span tu lembut kan. Bila kamu tekan, dia punya ada bentuk dia berubah kan, ada melengkung. Kamu tekan dia akan melengkung. Macam itulah. Begitu juga dengan tubuh badan kita, cuma kita tidak nampak. Okey. Dia ada tekanan. Okey. Apa lagi? Bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal yang terdiri daripada pelbagai jenis gas. Okay, bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal. Macam tadi ada molekul oksigen, karbon dioksida,
nitrogen, macam-macam lah. Okay. Jadi dia terdiri daripada pelbagai jenis gas. Lapisan udara ini mempunyai berat. Okay. Lapisan udara ini mempunyai berat dan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di dalamnya. Macam tu cakaplah, kita berada di atas permukaan bumi, jadi semua kita berada di atas permukaan bumi. Tekanan atmosfera ni, lapisan udara atmosfera ni memberi tekanan kepada permukaan bumi, termasuk kita yang berada di atas permukaan bumi lah. Okay. Oleh itu, semua objek yang berada di permukaan bumi mengalami tekanan atmosfera. Kita lah semua mengalami tekanan atmosfera. Okey, itu saja pasal pengenalan dengan mengenai tekanan atmosfera. So kita tengok nilai tekanan atmosfera. Ini alat radas di makmal untuk mengkajilah nilai tekanan atmosfera. Tapi bila kita macam tu tidak pernah nampak benda ni. Kalau mau buat perlukan pembaris. So dia punya alat tube-nya tidak. Okey, nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. Itu alat yang digunakanlah. Okey, nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. Okey. Kenapa merkuri? Kenapa tidak alkohol ke, air ke, minyak atau petrol ke? Kita tengoklah kenapa merkuri. Sebuah barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiub kaca. Okey. Macam termometer pun, termometer yang tiub kaca tu. Bukan termometer yang digital sekarang yang tembak-tembak macam apa tu. Yang dulu punya termometer yang pakai, kamu tahulah tu. Okay. Terdiri daripada sebatang tiub kaca kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri. Merkuri Kenapa? Sebab merkuri ni color dia macam silver kan, senang nampak. Kalau kamu pakai cecair, air pipe ke, dia jernih, tidak ada warna. Macam mana kamu mau nampak? Susah mau baca dia punya nilai nanti. Jadi merkuri ni dia ada dia nampak warna dia silver. Okay. Lepas tu dia lebih tumpat lah. Okay. Senang bila baca dia tumpat. Kemudian ni penyediaan barometer merkuri. Ini kalau mau buat sendirilah, bolehlah buat ni kalau begini. Okay. Ada penutup, ada tiub kaca. Di dalam tu ada merkuri. Tapi masa handle, merkuri ni kena hati-hati. Sebab merkuri ni dia meresap ke dalam kulit. Bila masuk ke dalam kulit, bahayalah. Tapi kalau dia masuk lagi ke dalam salur darah, innalillah. Kalau dia masuk dalam kulit, boleh menyebabkan kemandulan. Jadi hati-hati. Kalau ada buat benda ni lah, handle merkuri. Ia tidak boleh disentuh. Kalau mau sentuh, pastikan pakai PPE ataupun alat keselamatan, pakaian keselamatan, glove terutamanya lah. Okay. Lepas tu ada mangkuk lah. Lepas tu bukan mangkuk ayun tapi mangkuk. Okay. Mangkuk, lepas tu ada merkuri di mangkuk tu. Maksudnya di dalam tiub kaca tu ada merkuri. Di dalam mangkuk pun ada merkuri. Tiub kaca tu diterbalikkan dalam mangkuk. Okay. Jadi pada awalnya tiub kaca itu diisi dengan merkuri. Ini cara mau buatlah sehingga penuh dan ditutup dengan penutup seperti dalam Raja 2.10. Inilah dalam buku teks pun ada. Dalam buku teks ada. Memang diambil dari buku teks pun. Okay. Kemudian tiub kaca itu diterbalikkan dan hujungnya direndam ke dalam mangkuk berisi merkuri seperti dalam Raja 2.10B. Tentulah kalau mau buat. Okay. Cuma kalau kita mau buat di rumah susahlah. Sebab mana kita mau cari merkuri. Di lab mungkin ada merkuri. Okay. So, apa yang berlaku ialah bila kamu terbalikkan dan penutup dibuka. Apabila penutup itu dikeluarkan, masa buka tu kena hati-hati, mesti mau pakai glove. So itu merkuri, kamu mau kasih masuk tangan. Kalau kamu sentuh dia habis cerita. Okay. Turus merkuri di dalam tiub kaca jatuh sehingga suatu ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian tersebut seperti dalam Raja 2.1. Bila kamu buka penutup di bawah tu, turus merkuri pada tiub kaca akan turun. Keluarlah, masuk ke dalam mangkuk lah maksudnya. Sampai satu level, dia tidak keluar semua.
sikit saja sampai satu tahap lah, limit dia sampai mana yang dia boleh. Sampai situ. Dia limited. Kenapa begitu? Kita tengok. Kenapa, apa yang menyebabkan dia jadi? Kenapa dia tidak keluar satu kali terus melimpah daripada mangkuk tadi? Tapi dia stay. Sampai satu level, dia stay situ. Dia bertahan dari situ. Okay, jadi kita boleh tengoklah dalam gambar raja ni, ada ruang kosong di sini. Ini sebab apabila merkuri itu sudah terkeluar. Okay. Ada ruang udara lah di sini. Ini ada ruang udara dipanggil vacuum. Okay. Maksudnya merkuri yang di dalam tub kaca ini sudah keluar ke sini. Mangkuk. Okay. Jadi bila kita ukur membaris kah, pakai pita pengukur kah, kamu akan dapati ketinggian turus merkuri dalam tub kaca ini dalam 760 mm. Memang itulah tu kamu. Kenapalah kamu ada 22 orang, setiap orang tu buat benda yang sama. Bila kamu ukur, kamu akan dapat ini. Kalau ada yang dapat lain, ada masalah. Mungkin ada entiti lain tu. Mungkin ada something wrong lah. Tapi bila buat eksperimen ini memang kalau even kamu setiap seorang pun buat benda yang sama, 22 orang kamu ni, tak tahulah. Okay. Mesti bila kamu ukur, inilah yang akan kamu dapat ketinggian 760 mm. Kalau ada siapa yang dapat benda nombor lain, masalah tu. Okay. Jadi itu dia. Okay. Ukur kamu akan dapat 760 mm. Okay. Terpulanglah kalau pakai milimeter ke sentimeter. Kalau sentimeter tukar lah unit. Jangan tak tahu tukar unit. Kalau milimeter, kalau sentimeter, mili, 1, 2, 3, 0.76 meter. Kalau sentimeter, meter kepada 1 meter 100 cm. 1 meter 100 cm darab 100. Darab 100 kan? 9, 1, 2, 76 cm. Tu, tukar unit. Tapi selalunya pakai milimeter lah. Okay. Terpulanglah kalau soalan tu pakai sentimeter, kamu kena pastikan kamu tukar pergi sentimeter. Kalau dia pakai milimeter, selamatlah pakai milimeter je lah, tak perlu tukar. Okay. So, apa lagi? Jadi tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan merkuri dalam mangkuk menyokong terus merkuri itu. Reverse balik. Mana mau reverse? Okay, dia turun. Ini kan tadi asalnya penuh. Turun ke bawah. Dia keluar pergi mangkuk pijar. Mangkuk pijar pula. Ke mangkuk yang ada merkuri ini. Tekanan atmosfera. Ini semua ni ada molekul-molekul udara ni. Molekul udara. Molekul udara. Semuanya memberi tekanan. Okay, jadi tekanan atmosfera di sini menekan. Okay. Jadi merkuri yang keluar daripada tub kaca ini akan stay. Dia tidak akan melimpah keluar kerana adanya tekanan atmosfera yang menekan dia di sini, di permukaan ini. Jadi dia akan stay. Jadi turus merkuri ini tidak akan keluar semua. Dia akan ditahan oleh tekanan atmosfera dan dia akan keluar sampai situ, sampai mana nilai tekanan atmosfera tu, iaitu tekanan atmosfera pada ketinggian 760 mm. Jadi dia akan turun sampai situ je lah. Itu dia stay. Dia tidak akan melimpah. Itulah sebab dia. Maksudnya tekanan atmosfera di luar ni lah yang membuatkan merkuri dalam tub kaca tu turun pada suatu nilai tertentu. Tidak semuanya keluar. Iaitu pada ketinggian 760 mm, iaitu merupakan tekanan atmosfera. Okey. Okey, ketinggian turus merkuri bergantung pada magnitude tekanan atmosfera. Itu ketinggian turus merkuri tadi tu bergantung kepada magnitude tekanan atmosfera. Magnitude itu nilai lah. Nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus merkuri itu. Jadi tadi 760 mm. Itulah tekanan atmosfera dia. Jika nilai ketinggian turus merkuri, H itu height lah bahasa Inggeris kan, sama dengan 760 mm, maka tekanan atmosfera, P adalah tekanan, pressure, bahasa Inggeris lah. P ATM, ATM bukan mesin keluar duit, tapi atmosfera. Okay. Bersamaan dengan 700 mm, Hg itu adalah simbol ataupun perwakilan untuk merkuri. Dalam jadual berkala dia pakai Hg, merkuri ya.
Jadi kalau kamu cari jalur berkala, Hg itu merujuk kepada merkuri. Jadi secara sebutan dia tekanan atmosfera, kita menggunakan turis merkuri jadi dia punya tekanan atmosfera nilai dia ialah 760 mm merkuri. Itulah dia. Okey, itulah nilai tekanan atmosfera. Boleh kan? Senang dulu. Okey, contoh. Formula tekanan cecair. Merkuri itu cecair. Jadi tekanan cecair lah. Okay. Formula P, pressure sama dengan I, rho G. Tinggian darab dengan ketumpatan darab dengan graviti. Digunakan untuk memperoleh nilai tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Tadi kita dapat nilai atmosfera dalam unit turus merkuri. Okey, milimeter merkuri. Jadi sekarang kita mau tukar dia kepada unit Pascal. Jadi kita gunakan formula nilai HPG ni. Okay, jadi 760 mm merkuri iaitu ketinggiannya 760 mm. Okay. Tukarkan kepada meter. Kita tahulah tukar unit. Jangan tak tahu pula. Tukarkan kepada meter, mili kita tahu dia adalah mili sama dengan, kalau kamu ingat balik form 4, imbuhan, okey, tera, giga, mega, kilo. Kita guna menangkal lah kilo. Dari sini desi, senti, dari sini mereka mili, mikro, dari sini mereka mula naik perahu. Desi, senti, mili, mikro, nano, piko. Itu semua adalah imbuhan dalam fizik. Jadi macam yang sekarang ni mili. Mili bermaksud 10 kuasa negatif 3. Jadi bila 10 kuasa negatif 3 bermaksud bahagi 1000 lah. Bahagi 1/1000 lah. Okay. Bermaksud ini 760 mm tukar kepada meter. Kan kita mau meter. Ini mili kan. Ya, simbol fizik ni memang kebanyakannya memang sama, mm, okey. M mewakili meter, m yang ini pun mewakili mili. Tapi dia berbeza. Mili di sini adalah imbuhan. Meter pula adalah unit. Jadi di sini kita mau pakai, kita mau buang dia punya mili. Mili adalah 10 negatif 3, negatif 3 bermaksud bergerak ke arah kiri 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 0.76 meter. Itu cara dia lah. Okay, kalau tukar kepada kalau di sini sentimeter, tukar kepada meter. Kalau sentimeter, C kan, C sama dengan 10 negatif 2. Jadi bergerak ke kiri 2 kali je lah. Okay, bergerak ke kiri 2 kali, 1, 2. Jadi 7.6 sentimeter. Macam itulah. Okay. Okey, tukar unit. Kemudian ketumpatan merkuri, okey, ini selalunya soalan bagi lah. Okay. Soalan bagi 1.36 darab 10,4 kg per meter padu. Okay. Jadi masukkan dalam formula tekanan atmosfera sama dengan HPG, ketinggian dia kita tahu sudah 0.76, tapi tukar unit lah, jangan pakai milimeter, tukar dia kepada meter sebab dia unit SI. Pascal mesti dalam unit SI. Jadi dalam meter 0.76 darabkan dengan dia punya ketumpatan 1.36 darab 10/4, darabkan dengan graviti 9.81. Okey. Pakai 9.81 lah. Dia ada dua tu. Ada 9.81 ataupun 10. Tapi kalau soalan tidak bagi macam sekarang ni, soalan tidak bagi, pakai 9.81. Okey. Jadi kamu tekan je kalkulator, dapatlah 101.396.16. Okey, undarkan saja, kasih bulatlah nombor tu kan, tak payahlah pakai perpuluhan. Jadi kamu akan dapat 101.396 Pascal. Okey. Itulah nilai tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Okay. Kalau dalam unit turus merkuri 760 mm merkuri. Okey, settle. Jadi nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Ada pula begitu kan. Jadi apa yang berlaku?
Selain itu, udara yang semakin nipis, semakin tipis pada altitude yang tinggi juga. Semakin kamu ke atas, lapisan udara semakin tipis. Semakin kamu ke bawah, lapisan udara itu semakin tebal, semakin banyak molekul-molekul. Makin ke atas, dia semakin tipis, jadi kurang oksigen di atas tu kan. Okay. Menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah di bagian atas. Kenapa? Sebab lapisan udara di bagian atas tipis, jadi tekanan di bagian atas itu kurang. Okay. That's why kapal terbang kalau naik, kalau dia sudah terbang, dia akan bila dia sudah stabil, dia akan naik pergi yang tempat paling tinggi yang dia boleh lah kapal terbang. Bukan kalau roket sampai lepas angkasa lepas lah. Kapal terbang dia ada satu ketinggian yang dia limit lah. Okay. Dia pergi sampai ke satu ketinggian tertentu. Sebab di bagian atas tekanan dia lebih rendah. Okay. Jadi bermaksud kapal terbang tu lebih mudah untuk terbang lah, terapung dia di udara. Kalau jadi bagian paras bawah yang biasa-biasa, tekanan atmosfera masih tinggi, sebab lapisan udara tinggi, banyak, tebal. Jadi agak berat untuk kapal terbang mau terbang lah, maksudnya mau terapung di udara. So, ada tekanan atmosfera kan. Walaupun secara teorinya dengan kelajuan yang tertentu ada daya apungan ataupun daya tujahan ke atas yang membantu kapal terbang itu naik. Itu nanti kita bincangkan di tajuk seterusnya mengenai hukum Boyle tentang kapal terbang. Okey, dalam tajuk ini dalam bab 2 juga lah nanti. Okay, cuma kita sentuh sikit lah. That's why dia akan naik ke atas supaya dia lebih mudah, ringan, rasa ringan lah. Okay. Okay, barometer 14. Tadi barometer merkuri kan? Yang ini barometer 14. Okay, ini gambar aja dia. Dalam buku teks pun ada. Ada skala Vernier, skala milimeter, skru pelaras skala Vernier, tiup pelindung loyang, tiup kaca berisi merkuri pun sama, dia masih pakai merkuri. Penunjuk gading, kaca, beg kulit, skru pelaras aras merkuri. Jadi banyak dia punya komponen lah. Kalau tadi simple ada mangkuk, ada tiup kaca, ada merkuri. Banyak benda apa. Barometer 14 seperti dalam Raja 2.12 ialah barometer merkuri yang boleh mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Tadi itu boleh tentukan, tapi dari segi kejituannya itu mungkin ada ralat sikit lah. Ada ralat tu maksudnya ada kurang tepat sikit. Mungkin sebab dia perlukan pembacaan, pemerhatian manusia. Kita lah. Mungkin lain orang, lain pemerhatian yang mungkin kamu ukur, satu orang dapat 760. Satu orang ni dapat 759.9. Satu orang lagi dapat 757. Macam tu lah. Tapi dekat-dekat dia tidak akan lari jauh. Okay? Jadi di situ maksudnya kurang gitu lah. Tapi yang barometer 14 ni, dia kata kejituan yang tinggi. Mungkin ada 5 orang yang buat uji kaji menggunakan alat ni, dapat bacaan yang sama. 760, semua pun 760. Kalau dapat 759 pun, semua pun dapat 759. So dia ada gitulah semua. Beberapa kali kamu ulang uji kaji pun tetap bacaan yang sama. Maksudnya dia gitulah. Kalau kamu ulang beberapa kali uji kaji, tapi nilai yang kamu peroleh, jawapan yang kamu peroleh itu berbeza-beza. Bermaksud dia kurang gitulah tu. Okay. Okay. Jadi barometer 14 mempunyai ketinggian hampir 1 meter. Kurang-kurang. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Kaji cuaca dalam benda ni. Okay. Kalau di makmal sekolah dia adalah buat apa juga yang susah begini. Okay. Itu saja pasal barometer 14. Okay. Barometer Android. Macam nama handphone punya sistem pula kan. Android. Barometer Android berfungsi secara mekanikal. Macam kompas, macam jam lah. Kotak logam separa vacuum seperti ditunjukkan dalam Raja 2.13 berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Kotak logam, mana tu? Separa vacuum seperti ditunjukkan berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Kotak tu boleh kembang, macam tu ya? Boleh kembang dalam barangkali lah kan? Saya pun tidak tahu, saya pun tak pernah nampak benda ni. Ini dalam yang raja-raja ni dia cuma mau kita kenal alat-alat yang digunakan untuk menentukan nilai tekanan atmosfera. Okey. Yang first tadi tekanan barometer merkuri paling simple, kemudian barometer 14 dan kemudian barometer aneroid. Dia macam kompas mechanical.
Okay, dia berubah. Saiz dia berubah apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. Perubahan kecil pada isi padu kotak logam. Dia boleh mengembang mengecil ni. Akan digandakan oleh satu sistem mekanikal untuk menggerakkan penunjuk barometer itu. Okay. Jadi perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan oleh satu sistem mekanikal yang untuk menggerakkan penunjuk barometer itu. Okay. Oh, betul lah. Jadi kotaknya kalau dia mengecut, yang ni benda Allah dalam ni. Dia akan memberi apa isi padu kan, isi padu kalau dia perubahan kecil pada isi padu kotak. Kalau isi padu kotak tu mengecil. Okay. Jadi ini pun akan akan terkesan lah. Dia akan mungkin dia akan tertarik ke ataupun menolak ke, menolak untuk memusingkan jarum. Kalau dia mengembang, isi padu mengembang, maksudnya keluasan di dalam ni akan lebih luas, jadi ini pun akan rilis lah, jarum ni pun akan bergerak lagi. Itulah kalian punya mekanisme macam mana jarum tu boleh bergerak mengikut perubahan isi padu kotak tersebut, kembang mengikut. Okay. Jadi barometer Android sesuai digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Jadi jarum ini menunjukkan bacaan lah nilai tekanan atmosfera yang kita yang berlaku pada ketika itu. Okey. Jarum. Bagaimana jarum ini bergerak? Ini kotak di dalam para vacuum. Dia mengembang mengecut. Okay. Berdasarkan sebarang perubahan tekanan atmosfera yang berlaku. Okay. Perbandingan antara barometer 14 dengan barometer Android. Kalau soalan minta perbandingan, perbezaan, sentiasalah amalkan buat dalam bentuk jadual begini supaya senang. Buat jadual macam ni, buat jadual macam ni, barometer 14 dengan barometer Android yang dia minta kan. Lepas tu isikan kotak-kotak tu, dia punya poin-poin perbandingan dia ataupun persamaan dia. Manalah dalam kes ni minta perbandingan, buatlah barometer 14 macam mana. Barometer 14 tekanan, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian tugas merkuri. Manakala barometer Android, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam para vacuum. Itu perbezaan dia. Ini satu poin. Tak payah mau buat karangan. Kemudian poin yang kedua, saiz besar dan sukar untuk dibawa ke mana-mana. Barometer 14. Betul lah kalau kamu tengok gambar raja tadi itu besar. Tinggi pula tu. Barometer Android bulat macam kompas. Kan? Saiz kecil dan mudah alih. Okay. Kemudian mengambil masa yang lebih lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera. Barometer 14 tadi. Manakala barometer Android memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung. Dia sekejap saja terus boleh detect. Kejituan lebih tinggi sehingga plus minus 0.1 mm merkuri. Barometer Android kejituan lebih rendah sehingga plus minus 1 mm merkuri. Kejituan dia lebih kurang tepat lah kejituan dia. Okay, lebih rendah. Okay. Itu je lah perbandingan. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Banyak masalah. Okey, kita tengok. Tentu tentang pengenalan tentang tekanan atmosfera, macam mana kita mau tentukan nilai tekanan atmosfera dan juga alat-alat yang digunakan untuk menentukan nilai tekanan atmosfera. Okey. Barometer merkuri, barometer 14, barometer Android. Okey. Nilai tekanan atmosfera 760 mm merkuri. Ataupun 1000 berapa tadi? 101.396 Pascal. Itu unit nilai tekanan atmosfera. Fix tu memang tetap, memang tidak berubah. Itulah dia punya nilai tekanan atmosfera. Kalau soalan pengiraan, gimana kalau soalan tu soalnya dia bagilah nilai tekanan atmosfera tu, ataupun dia suruh carilah. Tengoklah macam mana soalan. Jadi unit SI bagi tekanan ialah Pascal. Jadi dia pakai Pascal. Bila pakai Pascal,
Kalau dalam soalan tu dia punya maklumat yang dia beri dalam milimeter merkuri, make sure kamu tukarkan kepada unit Pascal dahulu. Okey. Macam mana nak tukar unit Pascal? Gunalah formula HPG jadi. HPG masukkanlah nilai. Tukarkan dia. Unit. Namun unit tekanan yang lain masih boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Masih boleh gunakanlah dalam pelbagai bidang. Ini antaranya unit Pascal. Apa benda tu? Banyaklah, okay, banyak. Ini antara unit yang digunakan lah. FTF, TH, apa benda ni. Okay, ini kamu akan jumpa kalau kamu ambil fizik dengan lebih mendalam lagi di peringkat tinggi, kamu akan jumpa lah ni, unit-unit ni. Okay. Tapi untuk kita punya syllabus, untuk SPM kita cuma pakai Pascal dengan Merkuri. Okay. Merkuri. Jangan pening-pening kepala mau tahu benda-benda lain. Okay. Pascal, milimeter merkuri, meter H2O, okay. Air, milibar, itu antaranya lah. Okay. Jadi kita itu antara 4 unit yang digunakan. Okay. SI bagi tekanan yang biasa yang memang yang standard pakai ialah Pascal, digunakan dalam bidang sains. Macam kita ni kita pakai Pascal lah. Yang tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum diganti ke dalam rumus fizik. Sebelum kamu masukkan nilai tekanan atmosfera tu, unit tekanan lah. Okay. Unit tekanan dalam formula pengiraan fizik, pastikan dia berada, kamu sudah tukarkan dia ke dalam unit SI. Nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal. Nilai tekanan nilai tekanan, kalau kamu kira-kira, nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal. Maksud unit Pascal sebelum diganti ke dalam rumus fizik. Maksudnya nilai tekanan tu kamu mesti sudah tukar dia ke dalam unit Pascal sebelum kamu masukkan dalam formula. Okay. Kalau kamu tidak tukar, habis. Jadi tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu ialah kira-kira 60,000 Pascal. Tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu. Lebih kurang 60,000 Pascal. Okay. Milimeter merkuri. Tekanan darah. Unit manometrik bagi tekanan. Okay. Jadi Pascal unit SI. Okay, untuk tekanan. Untuk milimeter merkuri pula dia unit manometrik bagi tekanan. Digunakan dalam bidang perubatan, milimeter merkuri, meteorologi, penerbangan dan sains. Ada tekanan darah 120/80 dicatat oleh doktor adalah dalam unit milimeter merkuri. Tekanan darah. Ya. 120/80 ini yang normal ya. Okay. Tekanan darah tinggi atau macam mana pula? MH2O. Suatu unit metrik. Okay. Digunakan untuk tekanan air dalam laut, takungan air dan empangan. Unit tekanan ni lah digunakan untuk tekanan air dalam laut, takungan air dan juga empangan. Okay. Dapat kerja di bahagian empangan, hidroelektrik kan nanti akan berjumpa lah dengan unit-unit ini. Okay. So, jadi engineer yang bertugas di pusat kawalan, control room hidroelektrik, kamu akan biasa dengan ni, unit ini ni. Okay, tekanan air dalam empangan bakun. Bukan jakun lah, bakun. Tekanan air dalam empangan bakun ialah 150 meter H2O. H2O tu air lah kan? H2O. Tadi kita pakai Hg, 760 mm merkuri. Yang ini untuk air 150 meter H2O. Milibar, ini apa pula? Unit metrik yang kecil. Mili 10 kuasa negatif 3, kecil lah. Okay. Diguna dalam bidang meteorologi. Siapa yang suka mau kaji bintang-bintang, meteorologi lah. Okay. Setara dengan unit hektopascal. Okay. Kecil lah ni, hekto. Okay. 1 milibar bersamaan dengan 1 hektopascal. Ini cara dia punya pertukaran unit lah. 1
1 milibar sama dengan 1 hektopascal. Tekanan atmosfera ialah 1013 milibar. Lebih kurang juga kalau kita buat pengiraan dari dalam Pascal. 101.300 berapa tu? 101.396 Pascal kan. Yang ini 1013 saya pakai milibar. Sebab kita sudah apa? Mili situ. Ada mili. Ya. Dia kecilkanlah nombor tu. 1013 milibar. Contoh. Bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm merkuri dalam unit Pascal? Ini macam mana? Tempatan merkuri dia bagi, okey. Dan pecutan graviti pun dia bagi. So, saya kira lah, apa susah. Masukkan nilai-nilai kan. Okay, tapi make sure kita tukar ini dulu. Okay. Jadi langkah satu mengenal pasti masalah. Apa masalah dia? Iaitu tekanan 160 mm merkuri. Dia minta dalam unit Pascal. Itu masalah yang kita perlu selesaikan lah. Okay. Kemudian langkah kedua mengenal pasti maklumat yang diberi. Itu maklumat-maklumat yang dia bagi. Ketinggian cecair 160 mm. Di mana dapat? Tu sudah dibagi tu kan. Pada tekanan darah pesakit tu 160. Okay. Kemudian dia ada bagi 160 mm merkuri. Jadi itulah ketinggiannya 160 mm. Tukarkan unit dia kepada meter. Kita tidak mau ada mili. Sebab kita pakai unit SI. Kita mau tukar nanti dalam unit SI iaitu Pascal. Jadi 0.16 meter ketinggian dia. Kemudian langkah lepas tu maklumat yang diberi lagi, pecutan graviti ada dia bagi 9.81 dan ketumpatan merkuri pun dia ada bagi. Kemudian langkah ketiga mengenal pasti rumus yang digunakan. HPG lah untuk tukar kepada Pascal, daripada milimeter merkuri kepada Pascal kita gunakan formula tekanan dalam cair HPG. Okay. Kemudian menyelesaikan masalah, masukkan nilai dalam formula tersebut. Pastikan sudah tukarlah dia punya unit SI. Okay, jadi 0.16 meter ketinggian, dia punya ketumpatan merkuri ada dibagi dalam soalan 1.36 darab 10/4 dan juga graviti, tekan kalkulator kamu akan dapat 2.13 darab 10/4 Pascal tekanan darah sakit tersebut. Okay, tapi kalau kamu cek darah tidak pernah lah doktor akan bagi bacaan tekanan darah kamu ialah 2.13 darab 10/4 Pascal. Dia tidak akan sebutlah. Wow, dahsyat tu. Okay. Jadi selalunya dia akan bagi inilah 160/100. Itulah tekanan darah kamu. Merujuk kepada turus merkuri. 160 mm merkuri. Okay. Sebenarnya Pascal ni kalau pengiraan kejuruteraan lah. Pembinaan tekanan semua. Yang melibatkan tekanan apa semua tu. Dalam pembinaan pakai Pascal lah. Kalau tekanan darah pakai Pascal, wow. Luar biasa. Okay. Yang kedua, tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.6 darab 10/5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit H2O? Meter H2O. Tukarlah, apa susah. Okay. Jadi ketumpatan H2O 1.0 darab 10/3 kilogram per meter padu. Tekanan air lah, H2O. Dan pecutan graviti dia bagi. Itu maklumat. Okey, jadi dia bagi di sana tekanan maksimum. Okey, dia bagi 3.6 darab 10/5 Pascal. Dia mau minta ditukarkan ke dalam unit meter H2O. Okey, tempatan ada bagi ketinggian graviti. Sama juga, masih pakai benda yang sama, formula dalam tekanan dalam cair HPG. Jadi, pindahkan saja lah, nampak ni. Pindahkan. Ini tekanan maksimum tadi. Okey, pindah ke sebelah. H, pindah ke sebelah. Jadi semua ni pindah ke sebelah. Okey. Tahu kan macam mana bagus pindah? Jangan kata tidak tahu lah. Okay. Pindahkan semuanya. Sama nampak ya. H, Pro, D, sama dengan E. Okay. Jadi kita cuma mau H. Okay. Tapi kita mau dia punya ketinggian kan. Dia mau dalam unit meter H2O. Jadi H dia tinggal. Kanan maksimum. Ini darabkan. Jadi pindah sebelah jadi bahagi. Tempatan graviti. Okey, itulah pindah dia. So, masukkanlah nilai. Okey, 3.6 iaitu nilai maksimum tekanan. Okay, 3.6 darab 10/5 dibagikan dengan ketumpatan cecair dari H2O 1.0 darab 10/3
Jarak pandang dengan graviti 981, tekan kalkulator kamu akan dapat 36.7 meter. Dapat sudah kan? Meter. Okay. Tidak perlu set. Dia minta meter H2 bukan milimeter. Kalau tekanan dalam empangannya ataupun cair ataupun tekanan dalam laut, dia meter H2O. Kalau merkuri, milimeter. Jadi selesai kita kerja. Tidak perlu lagi mau cari milimeter. Okay. Jadi 36.7 meter H2O. Itu dia. Selesai kan? Selesai. Tidak perlu pening-pening. Okay. Boleh kan? Sekarang. Kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi. Okay, habis. Kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Kesan dia kalau kita mendaki gunung, Kinabalu, apa kesan dia pada altitude tinggi dan apa pula kesannya pada tekanan pada kedalaman yang lampau. Jadi sangat dalam di dasar laut. Okey, kita tengok. Okey, tekanan atmosfera pada altitude tinggi. Pada altitude yang semakin tinggi, udara yang semakin nipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okay. Kesan ke atas manusia, peratus oksigen dalam udara semakin berkurang. Semakin kamu ke atas, naik kapal terbang, naik ke atas, peratus oksigen dalam udara semakin berkurang. Jadi macam mana kita dapat bekalan oksigen? Dalam kapal terbang itu sendiri ada dia punya tabung gas oksigen lah untuk dibekalkan kepada penumpang-penumpang di dalam kapal terbang tersebut. Okay. Jadi kesan ke atas manusia dalam keadaan altitude tinggi, kesannya kadar pernafasan meningkat. Kita semakin mau dapat oksigen kan, jadi kadar pernafasan kita semakin meningkat, memerlukan oksigen. Okay. Penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang, itu yang sebabnya boleh mengantuk, kurang oksigen. Kita pun tidur dalam kapal terbang. Kadar metabolisme meningkat, sebab kerja keras, perlukan oksigen kan. Okay. Hilang selera makan, ya ramai dalam kapal terbang kelaparan makan dan main ini. Okay. Hilang selera makan, dehidrasi, kekurangan air lah. Okay. Pikiran menjadi tidak jelas. Ini kalau yang maksudnya yang terlampau tinggi, altitude yang sangat-sangat tinggi lah. Okay. Pikiran menjadi tidak jelas. Oksigen kurang. Bila oksigen kurang, oksigen kurang sampai ke otak. Kita punya pikiran macam jadi kurang jelas lah, macam agak slow, lagging speed, lambat lah, respon lambat. Okay. Okay, jadi pendaki gunung membuat persediaan dan latihan fizikal sebelum mendaki. Okay. Menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitude, tekanan darah dan suhu badan. Smartwatch, okay, yang ada boleh cek ketinggian altitude, berapa ketinggian kita, tekanan darah kita macam mana dan suhu badan. Mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Jangan dalam kabut mendaki tempat yang tinggi, mau cepat sampai. Tapi dia pernah lihat bila kita mendaki gunung, kita akan mengalami perubahan tekanan atmosfera pada kedudukan yang rendah. Semakin kita naik, tekanan itu semakin berubah. Sampai ke atas semakin kurang tekanan atmosfera. Tapi sudah lapisan udara ataupun oksigen semakin berkurang. Jadi kita mesti sesuaikan keadaan perubahan itu. Jadi slowly. Minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelak dehidrasi. Banyak minum air lah. Okey, kita nanti. Di kapal terbang pula, meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Jadi sistem kapal terbang itu sendirilah, bila kita naik kapal terbang itu semakin pada altitude ketinggian yang lebih tinggi, pilot punya kerja ni dia akan adjust lah tekanan dalam kapal terbang itu untuk disesuaikan pada tekanan aras laut. Maksudnya tekanan atmosfera biasa, tekanan aras laut tu tekanan atmosfera yang di bawah lah, sama. Okay. Mengitar semula udara dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi. Yang kita lakukan itu, ada tabung oksigen dia akan start cycling lah. Okay. Mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Kalau setakat terbang dari KK ke Sandakan, dia tidak akan backup lah. Tapi kalau yang sampai semalaman terbang di dalam kapal terbang, mungkin pergi Mesir ke, pergi Jordan ke, mana tahu kan dia masuk universiti Al-Azhar ke apa kan. Dia akan ingatkan lagi, biasa minum air. Okay.
Okey, tekanan pada aras kedalaman lampau pula di bawah permukaan air. Permukaan laut. Tadi tinggi. Kalau di laut pula apa yang terjadi? Pada aras kedalaman yang semakin lampau di bawah permukaan laut, ya kita sudah bincangkan pada pengenalan tentang tekanan, bahawa semakin dalam tekanan itu semakin tinggi. Okey. Jadi tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Semakin kamu menyelam ke dalam, tekanan air semakin bertambah. Okay. Semakin tekanlah, kamu punya badan ni semakin dia tekan. Okay. Penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Kamu menyelam, pergi kedalaman sebanyak 10 meter. Ukurlah 10 meter dalam, peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Okay. Dia akan bertambah 1 atmosfera. Okay. Kalau di permukaan air tu 101,396 Pascal. Okay. Jadi maksudnya kalau menyelam 10 meter, dia akan bertambah lagi sebanyak 1 atmosfera. Tambah. Setiap 10 meter dia akan bertambah 1 atmosfera. Tekanan yang dialami oleh tekanan air, tekanan yang dialami ialah tekanan air dan tekanan atmosfera. Jadi ada dua. Okay. Jadi tekanan yang dialami semasa kamu menyelam tu, tekanan atmosfera dari permukaan air di atas. Di dalam air pula ada tekanan air. Tekan kamu. Okay. Jadi ada dua lah. Masa kamu menyelam dia ada dua. Tekanan atmosfera dan juga tekanan air. Okay. Okay, kesan ke atas manusia. Tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Okay. Bila kamu menyelam pada kedalaman yang sangat dalam, gas nitrogen melarut ke dalam darah. Mula sudah. Okay. Tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Gas nitrogen melarut ke dalam darah. Okay. Fikiran menjadi tidak jelas. Okay, ini kan sudah kesan ya, terlampau dalam kanan itu. Okay. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Okay. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah. Atau ada gelembung. Jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Bila kena slowly. Maksudnya bila kamu masuk menyelam pada kedalaman yang sangat dalam, tekanan tu semakin kuat. Jadi adalah cara dia untuk adjust supaya tekanan tu berkurang. Jadi kalau kamu adjust dia terlampau cepat, menyebabkan pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah. Okay. Apa lagi? Ini penyelam. Membuat latihan fizikal untuk menyesuaikan badan kepada persekitaran tekanan tinggi sebelum menyelam. Kalau kamu tidak ada buat latihan, tidak sesuaikan dulu tubuh badan kamu dengan tekanan yang tinggi, kesannya nanti organ dalaman tu akan tidak dapat adapt. Bila tidak dapat adapt, tidak dapat menyesuaikan diri, ada organ dalaman yang pecah, yang keluar darah dari telinga, keluar darah dari hidung. Tekanan dia tekan dalam tubuh badan kamu. Jadi yang luaran ini tidak nampak. Organ dalaman tu yang akan mendapat kesan dia bila ditekan. Jadi yang kalau pecah tu yang keluar darah, keluar dari hidung, keluar dari mata, keluar dari telinga. Maksudnya ada organ dalaman yang pecah. Memakai suit penyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. Okay. Naik semula dengan perlahan ke atas permukaan laut supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk dalam tisu dan salur darah. Dia akan tinggal. So, dia akan serap, kulit kamu akan serap. Okay. Jadi kalau kamu cepat-cepat mau naik, akan tertinggal gelembung nitrogen dalam salur darah tisu. Jadi kamu boleh nampak nanti di kulit kamu tu akan ada gelembung. Okay. Jadi akan memberi kesan lah kepada kesihatan manusia nanti. Kapal selam. Badan kapal selam diperbuat daripada keluli atau titanium dengan keratan rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang tinggi. Bulat. Okay. Supaya dia tekanan tu lebih sekata lah. Okay. Tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Lebih kurang macam kapal terbang tadi. Dia dikawal untuk tekanan tu menyamai tekanan
di aras laut tekanan atmosfera lah. Okay. So kalau kamu di dalam air dan di dalam laut, tekanan atmosfera di permukaan, tekanan di dalam air lain lagi, lain. Okay. Jadi tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Seorang penyelam yang menyelam sehingga kedalaman 30 meter untuk mencari tiram mutiara akan mengalami tekanan setinggi 4 kali ganda tekanan atmosfera biasa. 30 meter, 4 kali ganda tekanan atmosfera biasa. Di permukaan air. Jadi menyelam 30 meter, kamu sudah tahu tadi, setiap 10 meter tekanan atmosfera bertambah sebanyak 1 kali. 1 atmosfera. Jadi 30 meter dia mengalami tekanan sehingga setinggi 4 kali ganda. 30 meter. 30, 20, 10. Kosong. Dah. 4 kali ganda lah. 4 kali lah. Okey, cara pengalaman. Mengalami tekanan sehingga setinggi 4 kali ganda tekanan atmosfera biasa. Kapal selam yang bergerak ke aras kedalaman 240 meter. Mengalami tekanan yang sangat tinggi iaitu 25 kali tekanan di permukaan laut. Maksudnya kalau kamu di dalam kapal selam tu, kamu terlindung oleh kelili lah binaan kapal selam tu. Kalau kamu menyelam sendiri sehingga 240 meter, silap kamu tidak timbul-timbul ya. Sebab tekanannya sangat tinggi. Okay? Dan mungkin badan kamu tidak dapat tampung dia punya kekuatan tekanan tersebut. Okey, penyelam profesional boleh berkhidmat dengan tentera laut, bekerja sebagai penyelam komersial atau menjadi jurulatih rekreasi laut. Okay. Selain pengetahuan teori dan kemahiran, penyelam profesional perlu menjalani latihan intensif untuk menyesuaikan diri dalam peskaran tekanan lampau. Ini sekadar kamu punya itulah tambahan pengetahuan. Nah, habis. Okay. Yang tadi yang tentang penyelam-penyelam itu semua maklumat tambahan lah bagi kamu punya pengetahuan. Okay, so untuk hari ini sampai itu saja kita punya topik tentang tekanan atmosfera. Okay, nilai dia, alat-alat yang digunakan dan juga kesan-kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan juga pada kedalaman lampau. Maksudnya menyelamlah dalam air. So it's all for today. So next week kita akan tengok pula tekanan gas kalau belum putih. Okay, topik yang ketiga tekanan gas. So, kalau ada soalan, bersoal. Kalau tiada, kita tangguh kelas kita. Dan kita akan jumpa hari Jumaat nanti untuk kimia, ada halangan. Okay. Jadi kimia pula. So, that's all for today. Thank you very much. Okay. So, boleh masuk ke kelas seterusnya lah. Okay. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasama. Assalamualaikum. Thank you. Okay. Thank you, sir. Alright.